Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. BBB 2023 Bahasa Arab 2. Okey, sebagaimana kita masih menggunakan modul Nahwu Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah untuk pelajaran yang ke-8. Okey. Tajuk yang kita akan bincang pada hari ini adalah tajuk Isnadul Af'al Sahihah wal Mu'tallah ila Dhamairil Barizah. Menyandarkan fi'il sahih. Fi'il sahih yang kita telah bincang sebelum ni. Itu fi'il sahih ada 3 jenis. Salim, mahmus dan juga mudha'af. Kemudian wal Mu'tallah. Fi'il mu'tal ada 5 jenis iaitu fi'il mithal, fi'il ajwaf, fi'il naqis, fi'il lafif mafruq dan juga lafif makrun. Okey, kedua-dua jenis ini, fi'il ni, kita isnadul af'al sahihah wal mu'tallah, kita sandarkan fi'il sahih dan mu'tal ni kepada dhamairil barizah, kepada dhamir yang nyata. Dhamir yang nyata ni nampak depan mata sendiri. Pada tulisan tu ada hurufnya. Okey, muka surat 175. Okey. Sebelum tu, kita tengok dulu pembahagian dhamir. Anwa'ud dhamairi al-musnadati ila al-af'al. Okey, dhamir ni ada 3 hukum, iaitu dhamir rafu', dhamir nasab dan juga dhamir jar. Okey. Jadi secara mudahnya, kebiasaannya kalau kita hukumkan dhamir, okey, kita tengok dhamir ni ada 3 hukum, marfu', mansub dan juga majrur. Okey, kenapakah ada 3 je? Bukankah hukum ada 4? Sebab dhamir adalah dikategorikan sebagai isim. Isim kata nama ada 3 hukum saja, sama ada marfu', mansub ataupun majrur. Adapun yang satu lagi majzum adalah khusus untuk fi'il sahaja. Okey, sebagai contoh dhamir situasi dia marfu'. Okey, marfu' biasanya kita guna dia dalam keadaan fa'il, pembuat. Ketika dia mansub, kita jadikan dhamir itu pada keadaan maf'ulun bih, objek. Contoh dia telah memukul dia. Okey, dia yang pertama tu jadi pemukul, dia yang kedua tu akan jadi yang kena pukul. Okey. Jadi sebagai contoh. Okey, ini sebelah kanan ni adalah contoh dhamir yang barizah, dhamir yang nyata, ada terjelas pada tulisan tetapi dia ni sebagai fa'il, sebagai pembuat. Okey, daraba, maksud dia mereka berdua telah memukul. Darabu, mereka semua telah memukul. Darabta, kamu, anta telah memukul. Darabna, kami telah memukul. Maksudnya siapa yang pukul tu? Dijelaskan pada dhamir ini. Okey, adapun yang ini adalah situasi mana dhamir ni jadi objek, jadi yang kena pukul. Darabahuma, mereka berdua telah dipukul. Siapa yang pukul? Yang ni kita tak, ayat ni tidak disebut siapa yang pukul. Cuma kita boleh tahu daraba ni adalah refer kepada huwa. Kalau tengok balik kepada tasrif kan, tasrif fi'il madhi, daraba, daraba, darabu. Okey, daraba ni maksud dia. Dia telah memukul mereka berdua. Dia telah memukul mereka semua. Darabaka, dia telah memukul awak. Jadi kita tengok yang paling mudah sekali yang ni lah. Sebab ka ni biasa kita guna. Okey, darabta. Okey, darabta, awak telah memukul. Darabaka, dia telah memukul awak. Ka dengan anta ni orang yang sama tetapi bentuk yang berbeza. Situasi yang berbeza. Ta, situasi bila jadi pemukul. Ka, situasi bila kena pukul. Okey. Kemudian begitulah seterusnya. Dan ada satu bentuk lagi iaitu jar, iaitu dhamir dalam situasi jar. Sebagai contoh, dia berada selepas haraf jar. Ala. Ala ni kan haraf jar. Okey, jadi kita akan guna alaihima, alaihim, alaika, alaina. Secara mudahnya kebiasaan dan secara mudahnya dhamir ketika jar sama saja dengan dhamir ketika nasab. Bentuk yang sama saja. Cuma berbaris dia lah berbeza sikit. Ni huma, ni hima. Tetapi yang rafu' memang berbeza tu lah. Daripada alif, daraba, daraba. Okey, kita ingat tasrif fi'il madhi kan. Yang pertama sekali daraba tanpa alif.
Yang kedua daraba ada alif. Okey, yang ni memang huma ni merujuk kepada huma. Huma iaitu mereka berdua. Tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Cuma bagi contoh yang ni, ini adalah mereka berdua lelaki telah memukul, mereka berdua lelaki telah dipukul alaihima ke atas mereka berdua lelaki. Okey, jelas. Okey, ini adalah bentuk-bentuk dhamir, situasi marfu', nasab dan juga jar. Okey. Jadi kita nak bincang apa sebenarnya? Kita nak bincang dengan tajuk macam mana kita nak sandarkan fi'il sahih dan mu'tal kepada dhamir. Cuma kita nampaklah rupanya yang kita nak bincangkan yang dhamir ni lah. Dhamir alif, waw, ta dengan na ni lebih khususnya kita nak bincang berkenaan dengan dhamir rafa'. Kita tak nak bincang dhamir nasab dengan dhamir jar. Sebab apa? Dia tak ada apa-apa perubahan. Dia tambah macam tu je. Senangnya kita tengok contoh ni lah. Darabana ni dengan darabna. Kan beza. Yang ni ba ni dah mati dah. Dia ada perbezaan sedikit bila melibatkan dhamir rafa'. Tetapi kalau melibatkan dhamir nasab dan juga jar, tidak ada apa-apa perubahan. Okey. Kita flashback balik. Okey, dhamir untuk rafa' ni dia ada untuk fi'il madhi. Okey, fi'il dhamir rafa' yang nyata, dhamairu raf'il barizatu. Dhamir rafa' yang nyata yang bersambung dengan fi'il madhi ni ada 5 jenis sahaja. Iaitu ta, na, alif husnain, wawul jamaah, nunun niswah. Sebagaimana yang kita telah bincang sebelum ni. Okey, boleh tengok merujuk dengan warna ni lah. Okey. Cuma ada 2 yang tak nampak mana warna dia. Macam kelabu-kelabu je. Okey, fahimah dengan fahimat. Nak beritahu apa? Okey. Yang inilah yang dimaksudkan dengan dhamir mustatir. Sebab apa? Sebab dia tidak ada huruf yang betul-betul nyata sebagai dhamir dia. Fahimah, siapa yang pukul, siapa yang faham? Dia ni tak ada sini. Huwa ni tersembunyi. Begitu juga dengan fahimat. Tak ada dhamir yang nyata duduk di sini. Daftar ni, yang ta ni bukan bermaksud dhamir. Ta ini adalah tanda sahaja, tanda perempuan. Siapa yang faham tu tetap tersembunyi di sebalik fi'il ini iaitu hiya. Jadi kena ingat baliklah bahawa fi'il ni, fi'il setiap perbuatan mesti ada pembuat. Okey, dan pembuat mesti berada selepas betul-betul kata kerja ni. Yang ni tak ada, maka kita takdir. Yang ini pun tak ada juga. Cuma ta ni sebagai tanda perempuan sahaja. Okey, jadi yang ni nyata. Alif husnain. Ni alif husnain. Ni wawul jamaah ni. Tengok ikut warna lah. Ni nunun niswah. Kemudian ni ta ni ada banyak ni. Yang warna biru ni ada banyak. Ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna dengan tu. Okey, yang ni merujuk kepada huruf ta ini sahaja dan terakhir sekali bagi na. Okey, ini fi'il madhi. Jadi kita kenal bahawa sini dhamir yang bersambung dengan fi'il bentuk madhi ada berapa jenis? Ada 5. Ta, na, alif husnain, wawul jamaah dan juga nunun niswah. Okey, untuk dhamir rafa' al-barizah yang bersama dengan fi'il mudhari', okey, dia ada 4 sahaja. Yang ni lagi tak nampak ni. Okey, ada apa? Ya ul mukhatabah, ya yang merujuk kepada perempuan anti. Okey ni. Tafhamina, ni ya di sini. Okey, alif husnain. Alif husnain warna apa ni? Okey, duduk yafhamani, tafhamani, tafhamani, tafhamani. Okey, wawul jamaah ada 2 dekat yafhamuna dengan tafhamuna. Nun niswah ada 2. Yafhamna bagi hunna, tafhamna bagi antunna. Okey, jadi ada beberapa fi'il yang tidak ada dhamir rafa' barizah. Antaranya apa? Yafhamu. Siapa fa'il dia? Huwa. Tafhamu. Siapa fa'il dia? Hiya. Yang ni tafhamu. Siapa fa'il dia? Anta. Jadi kalau ada soalan kata adakah dhamir mustatir ni untuk huwa dan hiya sahaja ke? Tak. Bagi contoh fi'il mudhari', untuk huwa dhamir mustatir. Untuk hiya dhamir mustatir. Untuk anta pun dhamir mustatir. Ada 2 lagi di sini iaitu afhamu. Untuk ana pun dhamir mustatir. Nafhamu. Untuk nahnu pun dhamir mustatir. Jelaslah. Jadi kita tahu ya fahamim ini adalah fi'il. Mana fa'il dia? Alif. Sama juga ya fahamim ini adalah fi'il. Mana fa'il dia adalah waw ini. Okey, jelas.
Okey, kalau ada orang tanya apakah yang dimaksud dengan nun ni? Okey, nun ni yang ni tak maksudlah nun yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini nun ini kita sebut sebagai nun alamat ar-raf'i. Tanda marfu'. Kena ingat baliklah. Alamat marfu' bin nun ataupun marfu' bi thubutin nun. Ada keadaan dia tidak ada nun sebab dia mansub ataupun majzum. Contoh yang paling mudah sekali ayat Al-Quran, fa illam. Lam tu adalah adawatul jazmi. Fa illam taf'alu. Tak ada nun kan? Sebab dia tak marfu' dah. Dia sudah majzum. Walan taf'alu. Fa illam taf'alu walan. Walan tu adawatul nasbi. Pun baca taf'alu juga. Tidak baca taf'aluna. Sebab dalam keadaan mansub, nun juga dibuang. Nun ini ada ketika dia marfu' sahaja. Okey. Kita masuk kepada tajuk kita. Panjang ni mukadimah. Okey, tajuk kita adalah isnadul af'alus sahihah wal mu'tallah ila dhamairil barizah. Okey. Tajuk kecil yang pertama iaitu kita sandarkan isnadus salimi wal mahmuzi wal mithali ila dhamair. Kita sandarkan fi'il salim, fi'il sahih salim, fi'il sahih mahmuz dan juga fi'il mu'tal mithal. Contoh dia apa? Salim. Salim ni iaitu fi'il yang tidak ada, fi'il sahih yang tidak ada huruf illah dan juga hamzah dan juga sabdu. Sami'a contoh dia. Mahmuz contoh dia akala. Ada hamzah di awal ataupun di tengah. Sa'ala ataupun di akhir. Qara'a. Dan misal contoh dia apa? Fi'il mu'tal yang awal sekali ni huruf illah. Okey, kita tengok. Okey, kaedah yang pertama iaitu idza usnida. Apabila disandarkan as-salimu, apabila disandarkan fa'il salim. Okey, kita tak payah baca yang ni mahmud dan misal ni. Okey, sebab kaedah umum ni digabung tiga terus. Cuma kita nak secara fokus. Kita ambil silap tekan. Idza usnida as-salimu, apabila disandarkan fa'il salim kepada dhamairi raf'il barizah, kepada dhamir rafa' barizah, lam yuhdith hadzal isnadu fiha taghyiran, tidak berlaku pada penyandaran ini padanya sebarang perubahan. Tak ada apa-apalah. Letak macam biasalah. Sami'a, sami'a, sami'u, sami'at, sami'at, sami'ata, sami'na, sami'ta. Kita tak ada apa-apa perubahan. Okay, jadi sebagai contoh ayat ni, kita aja macam biasalah. Sin, mim, ain. Wujud seperti biasa. Kita hanya tambah dhamir dia. Ta ataupun na ataupun alif husnan ataupun wawul jamaah ataupun nun niswah. Okey, ada pun yang dua ni, yang dhamir mustatir ni lagilah tak ada apa-apa perubahan. Yang ada perubahan ni jika melibatkan ada pertambahan yang nyata. Antara 5 huruf ini, ta, na, alif husnan, wawul jamaah ataupun nun niswah. Okey. Rasa mudah saja yang ni. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh mahmuz. Mahmuz pun sama. Huruf yang ada hamzah pun tidak ada apa-apa perubahan yang berlaku. Kita akan eja seperti biasa. Amara. Amara. Eja macam biasa. Tambah alif macam biasa. Waw macam biasa. Nun niswah macam biasa. Amara perintah. Sa'ima maksud dia kurang senang. Ataupun sakit lah. Kurang senang lah, senang. Ayat dia az-zairani, 2 orang pelawat itu sa'ima, rasa tidak senang kerana menunggu. Rasa tidak senang menunggu. Okey, begitu juga dengan yang lain. Kalau kita tengok ejaan dia masih mengadakan ejaan yang sama. Sin ada, hamzah ada, mim pun ada. Itu kita sebut lam yuhdith hadzal isnad, penyandaran ini tidak melakukan apa-apa perubahan. Kekal seperti biasa. Begitu juga dengan contoh misal, contoh fi'il mu'tal yang awalnya adalah huruf illah. Pun sama. Tetap ada seperti biasa huruf waw, huruf ain, huruf dal ni ada seperti biasa. Okey. Contoh dia wa'adana bi fi'lil khair, kami berjanji untuk melakukan kebaikan. Al-ghaniyatu, perempuan-perempuan yang kaya itu, wa'adana, telah berjanji untuk melakukan kebaikan. Okey. Selesai untuk tajuk yang pertama. Tajuk yang kedua adalah isnadul mudha'af, menyandarkan fi'il mudha'af bersabdu. Contoh dia syaqqa.
Wal ajwaf. Iaitu fi'il mu'tal di tengah-tengah. Ajwaf. Ila dhamairi. Kepada dhamir. Okey, sebagai contoh syaqqa dengan qala. Okey, sekejap. 2,5. Hah? Okey. Tajuk yang kedua, isnadul mudha'af, menyandarkan fi'il yang bersabdu ataupun fi'il yang mu'tal di tengah-tengah kepada dhamir. Okey, kita tengok. Contoh antara syaqqa dengan qala. Apa kaedah dia? Kaedah dia, idza usnidal fi'lul mudha'af ila dhamiri. Ada kotak di sini, okay, tak apalah. Idza usnidal fi'lul mudha'af, apabila di sana, ni adalah kaedah. Kaedah ni boleh rujuk di dalam buku Baku Surat muka surat 177. Okey, boleh tengok 177. Idza usnidal fi'lul mudha'af, apabila disandarkan fi'il bersabdu kepada dhamir raf'il mutaharrik, kepada dhamir marfu', dhamir yang kita sebut tadi lah, dhamir yang merujuk kepada pembuat. Al-mutaharrik, dia berbaris. Okey, jadi yang ni kita kena buka tasrif sendiri. Okey. Fukka idghamuhu. Okey, kita tengok dhamir tu rafa' berbaris satu. Okey. Fukka idghamuhu, apa yang kita kena buat? Kita kena pecahkan idghamnya. Okey, contoh dia apa? Contoh tadi kan fi'il mudha'af, contoh dia apa? Contoh dia syaqqa. Syaqqa tu idgham. Qaf tu ada satu huruf sahaja. Kalau fukka idghamuhu, maksud kita pecahkan qaf yang satu tu jadi dua. Kalau syaqqa, dia akan jadi syaqqa. Ada dua kali qaf lah. Syaqqa. Asal dia syaqqa saja. Okey. Jadi kita tengok tasrif fi'il mudha'af. Tasrif dia, okey, yang ni, yang warna tak berapa nampak ni, ini kita tak perlu pecahkan. Kita kekalkan dengan dia bersabdu syaqqa, syaqqa, syaqqu, syaqqat, syaqqata. Okey. Syaqqaqna. Kenapa kita baca qaf ni dengan ada dua? Sebab bila kita tengok nun ini, nun ni kita panggil nun apa? Kita panggil nunun niswah. Okey, nunun niswah ia adalah dhamir rafa' al-mutaharrik. Okey, na ni berbaris ke tidak? Berbaris. Bila dia berbaris, maka kita kena pecahkan qaf ni. Kalau kita tak pecahkan qaf, kita nak baca macam mana? Syaqqa kan? Syaqqana. Jadi baca macam tu. Syaqqa. Ni asal syaqqa, bila kita tambah nun berbaris ni, jadi syaqqana. Salah ayat tu, tasrif tu. Kita tak ada sebut syaqqa, syaqqa, syaqqu. Syaqqat, syaqqata, syaqqana, syaqqana. Tak ada baca gitu. Kita akan baca syaqqaqna. Okey, dia sebenarnya untuk fi'il madhi lebih mudah lah. Dia bermula daripada untuk yang ni, bermula pada hunna, sampailah ke akhir sekali, semua kita akan pecah lah ke. Yang susahnya untuk hunna je lah. Bila kita tahu hunna satu, secara automatik kita akan tahu sampailah untuk nahnu. Dan sebab tu secara tasrif kita baca, kalau start daripada sini, syaqqat. Okey, gini, syaqqata. Bila masuk pada hunna je, syaqqaqna, syaqqatta, syaqqattuma, syaqqaqtum, syaqqaqti, syaqqaqtuma, syaqqattunna, syaqqaqtu, syaqqaqna. Yang ni yang kita sebut sebagai kita fukka idghamuhu. Kita pecahkan sabdu daripada fi'il asal ni. Okey. Untuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada berapa tasrif? Sama saja, ada 14. Tetapi yang kita perlu pecahkan idgham hanya pada dua tempat sahaja. Iaitu untuk hunna, yashquqna, dengan antunna, tashquqna. Yang mana kedua-dua ini di hujung dia ada apa? Ada nunun niswah. Okey, yang lain tak ada masalah. Yang lain walaupun ada dhamir dekat belakang, sebagai contoh yashqu, belakang tak ada dhamir. Yashqa ni belakang ada dhamir alif ni, tetapi alif ni tak mutaharrik. Syarat dia nak mutaharrik. Al-mutaharrik. Mutaharrik ni apa? Berbaris. Okey, alif ni tak berbaris.
Waw ni tak berbaris. Tasyukku tidak ada domain kat belakang. Alif ni tak berbaris. Na ni berbaris. Ni tak ada domain kat belakang. Alif ni tak berbaris. Waw ni tak berbaris. Ya ni tak berbaris. Alif ni tak berbaris. Alif husnain lah yang dimaksudkan. Tapi untuk nun niswah ni dia berbaris. Asyuku dengan nasyuku ini adalah fi'il mudhari' yang belakangnya tidak ada dhamir yang nyata. Okey. Untuk fi'il amar, sebenarnya fi'il amar ni dia merujuk kepada fi'il mudhari'. Syaqqa, salah je ni, bukan syaqqa ni, syuqqa. Syuqqa, syuku, syuki. Boleh baca dua, 3 bacaan. Okey, tak apalah. Syuqqa, syuqqa, syuku. Syuki, syuqqa, ushquqna. Okey, kenapakah jadi macam ni? Yang ni sebenarnya kita tengok fi'il amar. Okey, ni kena ambil ihtimam sikit lah. Kena ambil perhatian sikit. Fi'il amar adalah berasal daripada fi'il mudhari'. Okey, kita ambil tasyukku ni, apa yang kita kena buat? Kita buang huruf mudhara'ah yang pertama. Jadi syukku. Kita nak jazam kan kita tak boleh nak jazam. Sebab apa? Sebab disabdu. Sebab itulah fi'il amar bagi tasyukku adalah syukku. Boleh baca dengan baris depan pun betul. Baca baris atas pun betul. Syukqa pun betul. Baca baris bawah pun betul. Syukki. Dia boleh baca ketiga-tiga. Cumanya yang masyhurnya adalah baca dengan baris atas. Syukqa. Jadi sekali lagi, fi'il amar kita ambil daripada fi'il mudhari'. Kita buang huruf ta ni, kita panggil huruf mudhara'ah. Kemudian kita jazamkan. Kita tak boleh nak jazamkan, kita tak boleh nak matikan dekat belakang ni. Jadi kita kekalkan seperti biasa. Itu pun jadilah syukku ataupun syuqqa. Okey, ada pun yang ni samalah. Kita buang huruf tasyuqqa ni, kita buang huruf mudhara'ah, kita jazamkan. Macam mana kita jazam untuk tasyuqqa ni? Dengan hazaf nun. Majzum bihazfi nun. Kita buang nun, kita buang ta. Jadilah syuqqa. Pun samalah yang ni. Buang huruf mudhara'ah, buang nun, jadi syuqqu. Cuma yang ni silap dari segi baris dia lah. Ini baris depan. Yang ni pun samalah, buang huruf mudhara'ah, buang nun niswah, jadilah syukki. Ini pun sama, syuqqa. Okey, ada pun yang ni kenapa berbeza dengan yang 5 ni? Okey. Tashquqna, pertama sekali kita buang huruf mudhara'ah. Jadi buang huruf mudhara'ah dia shimati quqna. Jadi macam mana kita nak baca shimati ni? Tak boleh nak baca, kita letakkan hamzah wasal. Jadilah ushquqna. Kenapa dikekalkan nun ni? Kan yang ni majzum bihazfin nun, yang ni majzum bihazfin nun, yang ni majzum bihazfin nun, ni majzum bihazfin nun, kita hazafkan nun ni. Tetapi yang ni kita tidak boleh hazaf nun sebab untuk fi'il mudhari' yang ni dengan fi'il mudhari' yang ni dia bukan majzum. Dia adalah mabni. Marilah apa-apa keadaan pun nun ini tidak boleh dibuang. Dia kena kekalkan seperti biasa. Jadi secara jelaslah bahawasanya kalau fi'il bersabdu bila disandarkan kepada dhamir rafa' mutaharrik, kita kena buang sabdu dia. Kalau untuk madhi bermula daripada hunna sehinggalah akhir. Untuk fi'il mudhari' dia hanya untuk hunna dengan antunna sahaja. Untuk fi'il amar dia hanya untuk antunna sahaja. Boleh tengok contoh di sini. Contoh dia syaqaqtut tufah. Saya membelah buah apel. Al-waladani syaqqa. 2 orang budak itu telah membelah buah apel. Kita tengoklah ada bentuk yang mana yang ni idgham yang dipecahkan, ni idgham yang dipecahkan, ni idgham yang dipecahkan, ni idgham yang tidak dipecahkan, ini idgham yang tidak dipecahkan, dan begitulah seterusnya. Boleh tengok. Cuma yang mudahnya tengok dalam tasrih lah. Yang tengok warna comel-comel ni, ini adalah bentuk yang telah dipecahkan idgham yang asal. Okey, jelas. Okey. Untuk kaedah yang kedua daripada tajuk yang sama, iza sakana akhirul fi'lil ajwaf. Apabila
akhir fi'il ajwaf ini mati. Idza sakana. Apabila matilah huruf akhir fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf ni fi'il apa? Fi'il yang di tengah-tengah dia adalah huruf illah. Ni contoh dia. Qala. Huruf tengah-tengah ni adalah huruf illah. Huzifa wasatuhu, dihazafkan huruf di tengahnya. Huruf alif ni lah maksud dia. Tengah dia huruf alif. Okey, ada situasi kalaulah huruf lam ni mati, maka huruf alif ni dibuang. Mana? Kita tengoklah. Cuma secara mudahnya bila dia bersambung dengan ta fa'il ataupun na fa'il ataupun nun niswah. Kita tengoklah secara tasrif fi'il madhi, qala tak ada masalah, qala tak buang lagi alif, qalu, qalat, qalatah. Okey, tetapi untuk hunna kita tak baca qala dah. Kita baca dengan kul. Sebab apa kul? Sebab asalnya adalah huruf alif ni asal dia huruf waw ni. Kita kena rujuk yang ni asal ni, yaqulu ni. Sebab itulah kita baca, patutnya kita baca qaf, waw, lam, nun. Kulna, gitu. Tetapi dia kaedah dia kalaulah idza sakana akhirul fi'il al-ajwaf, apabila huruf lam ni mati, huzifa wasatuhu, maka dia hazafkan huruf alif ataupun huruf waw di tengah ni. Jadilah kulna. Jadi bila kita dah kenal dah untuk hunna, secara automatik kita tahu semua. Kulna, kulta, kultuma, kultum, kultu. Silap kulti ni. Kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Okey, ada lepung untuk fi'il mudhari' pun samalah. Yang akan jadi hazafnya hanya untuk apa? Untuk hunna, antunna, untuk fi'il amar hanya untuk antunna saja. Yang lain macam biasa je. Contoh dia qultul haqqa. Aku telah mengatakan kebenaran. Qulna al-haqqa. Kami telah menyatakan kebenaran. Al-banatu, budak-budak perempuan itu telah menyatakan kebenaran. Okey, selesai. 2 tajuk utama. Kita masuk tajuk yang ketiga. Ada berapa tajuk semua sekali? Ada 5 tajuk. Jadi memang kena ihtimam sikit lah. Kena betul-betul fokus sikit lah. Okey, kita cepat-cepat sikit. Okey. Tajuk yang ketiga, isnadul madhi an-naqisi ila dhamair raf'il barizah, menyandarkan fi'il madhi naqis. Naqis ni apa pula? Okey, naqis ni inilah contoh dia. Huruf illah duduk di akhir. Ya, khashiyah, radiyah, sarwa, nahwa, da'a. Okey, ni contoh ya di akhir. Ya di akhir, waw di akhir, waw di akhir. Ni alif di akhir. Da'a, ala, madha, qada, istada'a, i'tala. Okey. Menyandarkan fi'il madhi ni, madhi belaka, kepada dhamir rafa' barizah, dhamir yang nyata. Okey, kita tengok ni lebih mudah sikitlah insya-Allah. Okey, kaedah dia panjang cerita. Okey. Idza usnidal madhi an-naqis, apabila dia sandarkan fi'il madhi yang naqis, yang tadilah. Ila wawil jamaah, kepada wawul jamaah. Wawul jamaah ni apa? Waw yang ramai yang memberi maksud hum. Mana contoh dia? Ini contoh dia. Okey, asal dia apa? Asal dia da'a ni. Ambil contoh da'a ala. Asal dia alif ni kan? Okey. Madha, qadha, istada'a, i'tala. Okey, ni asal dia. Okey. Idza usnidal madhi naqis ila wawul jamaah. Kita letak wawul jamaah yang memberi maksud da'a ni, apa maksud dia? Da'a maksud dia panggil. Panggil tu ni dia panggil. Yang ni mereka panggil. Ala, tinggi. Dia tinggi. Alau, mereka tinggi. Madha, telah berlalu. Dia telah berlalu. Madha, dia telah berlalu. Dia lalulah maksud dia. Qadha, dia telah menghukum. Qadhaw, mereka telah menghukum. Istada'a, dia telah memanggil. I'tala, dia telah tinggi. Okey, itu bentuk dia. Tetapi kalau situasi dia disandarkan kepada wawul jamaah, waw yang ramai, macam mana kita kena buat? Huzifa haruful illah. Kita kena buang huruf illah. Mana huruf illah ni? Ni alif ni kita buang, alif ni kita buang. Ya, alif lah, ni alif belakang ni. Semua kena buang alif. Jadi kita tengok memang alif tak ada dah sini. Yang ni tak ada alif, 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 yang ni tak ada alif. Okey, ada lagi 2 situasi lagi. Okey. Yang pertama, wa futiha ma qabla al-wawi. Okey, ni huruf waw. Kita tengok ada baris atas. Di baris atas kan huruf sebelum waw. A, la, ba, a, la ni.
Dibaris ataskan huruf sebelum waw idza kana al-mahzufu alifan. Jikalau yang dihazaf ni adalah alif. Betul lah. Yang petak ni adalah contoh untuk yang dihazaf ni alif belaka. Ni alif maksurah kita panggil. Okey. Tetapi bentuk yang kedua adalah wadumma qabla wadumma ma qabla al-wawi dan dibaris depankan huruf sebelum waw. Okey, huruf sebelum waw mana huruf sebelum waw ni? Okey. Idza lam yakun al-mahzufu alifan, jikalau lah bukanlah yang dihazaf itu adalah alif. Okey, mana contoh dia? Yang ini contoh dia. Okey, ini pun sama. Dia disandarkan pada wawul jamaah juga. Dan kita buang huruf ya, waw, waw. Cumanya huruf sebelum waw ni kita tak baca dengan baris atas sebagaimana petak yang ni. Kita baca dengan baris depan khosyu, radu, saru, nahu. Wadumma dan dibaris depankan huruf sebelum waw. Ni huruf waw sebelum ni dibaris depankan. Idza lam yakun al-mahzuf, jikalau tidaklah yang dihazafkan. Apa yang dihazafkan ni? Ini huruf illah di akhir ni dihazafkan, bukan huruf alif. Yalah, yang ni huruf ya, yang ni huruf waw. Kalau yang 6 ini adalah huruf alif, jadi sebelum waw tu baris atas. Kalau sebelum tu bukan alif iaitu huruf waw dengan ya, maka sebelum waw ni kita bariskan dengan baris depan. Itu kaedah dia. Secara kaedah insya-Allah lah kita boleh faham. Cuma nak ingat itulah agak susah sikit. Apa maksud dia? Okey, maksud kita tengok maksud dia. Khasyitu rabbi, aku takut Tuhanku. Raditu bi nasibi, aku redha dengan nasibku. Sarutu bi jiddi, saya mulia dengan usaha saya. Aku menjadi mulia, sarutu, aku menjadi mulia dengan kesungguhanku. Nahu tu bitajarubi, aku berjaya, aku jadi sempurna bitajarubi dengan sentiasa melakukan apa itu sebut sebagai praktis lah. Praktis ni kita sebut apa? Ataupun senangkan kita sebut practice make perfect. Okay, nahu tu aku berjaya sebab sentiasa praktis. Da'autu akhi, aku memanggil saudaraku. Alautu bi'adabi, aku menjadi tinggi, menjadi mulia bi'adabi dengan sebab adabku. Madaitu fi tariqi, aku lalu di jalanku, fi tariqi pada jalanku. Qadaitu daini, qadaitu ni lebih sesuai kita terjemah aku telah melunaskan. Daini hutangku. Istada'aitu, aku telah memanggil sahabatku. I'talaitu al-muhra. I'tala ni maksud aku telah meninggikan al-muhra. Al-muhra ni kalau baca mahra, maksud dia mahar lah, aku telah menaikkan harga mahar. Tapi kalau baca baris depan ni kita boleh terjemahkan sebagai anak kuda. Menaikkan anak kuda, takut dia tengah duduk, kita angkat sikit supaya dia diri. Macam itulah lebih kurang. Okey, selesai. Okey, masih tajuk sama. Tadi kita bincang untuk bahagian yang sebelah ni sahaja, yang petak ni sahaja. Okey, yang ni kita tak bincang lagi. Kita tengok ada sikit sahaja lagi. Idza kana akhirul madi an-naqis ja'an awawan. Jikalau lah, okey ni situasi yang kita bincang yang apa ni ada 10. Okey. Idza kana akhirul madi naqis, jikalau lah fi'il madi naqis huruf illah di akhir itu adalah huruf ya, ni contoh khasya dengan radiya, awawan ataupun huruf wa, sarwa dengan nahwa. Okey. Tadi kita sandarkan kepada wawul jamaah ni, dan sebelah kiri ni semua wawul jamaah. Bagaimana kalau kita sandarkan kepada selain waw? Minad dhamairi al-barizah, daripada dhamir-dhamir yang nyata. Okey, selain pada waw, maksudnya yang semua ni lah, yang lain ni. 1, 2, 3, 4 baris ni. Jadi fa innahu la yahduthu fihi taghyir, maka sesungguhnya kalau begitu tidak akan berlaku apa-apa perubahan. Jadi kita tengok khasyah masih mengekalkan ejaan yang sama. Ya ni masih wujud. Ya ini masih wujud. Ada. Okey. Sama juga dengan waw. Sama je. Masih ada kekal. Sarwa dengan nahwa pun masih ada. Sarwa, saru tu cuma baris je lah jadi mati. Saru tu, saruna, sarwa, saruna. Okey.
Sama juga nahwa, nahutu, nahuna, nahwa, nahuna. Okey. Kalau disandarkan kepada selain waw daripada domain-domain ni, kalau melibatkan huruf ya dengan waw tidak berlaku apa-apa perubahan. Okey. Adapun idza kana akhirul madhi an-naqis alif. Yang ni yang alif pula. Macam mana kalau dengan situasi alif? Alif disandarkan kepada selain waw. Okey, tadi kita sandar kepada waw ni. Sebelah ni ada waw. Sandar kepada huruf. Fa in kana wa usnida ila ghairi wawi min ad-dhamair al-barizah fa in kana thulatsiyan, jikalaulah dia adalah huruf tiga, dia adalah fi'il 3 huruf. Contoh dia da'a 3 huruf, ala 3 huruf, madha 3 huruf, qada 3 huruf. Ruddat alifu ila asliha, dikembalikan huruf alif tu kepada huruf asal dia. Okey. Macam mana kita nak tahu huruf asal? Okey, kita tengok fi'il mudhari' bagi da'a. Da'a fi'il mudhari' dia apa? Da'a yad'u. Okey, maka alif ni bukan huruf asal. Huruf asal dia adalah huruf waw. Yad'u, ada huruf waw kat belakang. Ala ya'lu. Okey, maka huruf waw di belakang. Sama juga dengan madha yamdi. Qada yaqdi. Jadi yang ni bukan huruf alif asal dia. Dia adalah huruf ya, madha yamdi, qada yaqdi. Maka sebab itulah bila disandarkan kepada selain waw, kita kena jadikan huruf alif tu kepada huruf asal dia. Asal daripada da'a, jadi da'autu. Jadi da'auna, da'awa, da'auna. Sama juga dengan ni. Begitu juga dengan ni, madha asal dia yamdi, jadi madaitu, madaina, madaya, madaina. Okey. Tu kalau dia 3 huruf. Bagaimana pula kalau wa in kana ghaira thulathiyin. Jikalau dia bukan 3 huruf. Kulibat al-alifu, kita kena ubah huruf alif ni. Asal istada'ah ni pun asal juga, sama juga dengan dia adalah daripada huruf waw. Tetapi sebab kita sambung kepada dhamir barizah selain waw, kita kena ubah huruf alif yang ni dengan yang ni kepada huruf ya. Jadilah istada'a bila gabung dengan ta barizah ni istada'aitu, istada'aina, istada'aya, istada'aina, i'talaitu, i'talaina, i'talaya, i'talaina. Okey. Selesai untuk tajuk yang ketiga. Ada 2 lagi tajuk. Okey, tajuk yang keempat iaitu isnadul mudhari' wal amr an-naqisaini, menyandarkan fi'il mudhari' dan amar yang huruf illah di akhir sekali. Okey, mana contoh fi'il mudhari' dan amar naqis ni? Ialah contoh dia. Tas'a, okey. Is'a, tubdi, abdi. Ini fi'il amar. Tad'u, ud'u. Okey. Ini contoh diakhiri dengan alif. Ini contoh diakhiri dengan ya. Ini contoh diakhiri dengan waw. Okey, dan kita tengok fi'il amar. Fi'il amar sepatutnya yang ni kena buang huruf ya ni. Fi'il amar memang kita akan buang huruf illah. Is'a, huruf illah dia dibuangkan. Ini huruf illah dibuangkan. Yang ni silap. Salah lah ni. Yang ni tidak ada. Okey. Kita tengok. Al-mudhari' an-naqis alladhi akhiruhu alifun aw ya'un aw wawun. Fi'il mudhari' naqis yang mana akhirnya adalah huruf alif ataupun huruf ya ataupun huruf waw. Idza usnida ila ya'il mukhatabah aw wawil jamaah. Jikalau disandarkan kepada ya yang memberi maksud anti ataupun waw yang memberi maksud ramai, kaedah dia apa? Huzifa harfun illah. Dihazafkan huruf illah. Wa baqa ma qablahu. Wa baqiya ma qablahu, dan kekalah huruf sebelumnya. Okey, kita tengok macam mana huzifa hurufu illah. Okey, dia kalau disandar kepada ya mukhatabah dan waw jamaah, okey, ni huruf dia asal. Kita kena buang huruf alif maksurah ni. Huruf ya ni dengan waw ni, wa baqiya, dan kekalah huruf yang berada sebelumnya idza kana al-harfun illah alifan. Dan jikalau huruf illah yang tersebut itu ada alif. Apa benda maksud dia? Okay, kita tengok contoh. Okay, ni contoh dia. Ni contoh dia. Ni contoh dia. Okay. Kita tengok. Okay, asal dia tas'a. Bila disandarkan pada ya'ul mukhatabah. Contoh, kita ambil contoh daripada awal dulu. Contoh, tazhabu. Tazhabu ni untuk anta. Tapi untuk anti, dia tak akan jadi tazhabu.
Dia akan jadi tazhabina. Ada ya nun. Okey. Jadi kalau perkataan tas'a ni kita nak tambah ya nun, kita kena buang huruf alif ni. Kalau yang ni nak tambah ya nun, kena buang huruf ya ni. Kalau nak tambah ya nun, kena buang huruf waw ni. Jadi sebab itulah kita baca tas'aini. Ni kita baca tubdina. Mana huruf alif di sini? Tak ada dah. Mana huruf ya yang asal? Tak ada dah. Mana huruf waw yang asal ni? Tak ada dah. Sebab sudah dibuang. Itu sebab huzifa harful illah. Okey. Wa baqiya ma qablahu idza kana al-harful illah alifan. Dan kekalah ma qablahu jikalau sebelum dia tu adalah alif. Maksud dia macam mana? Cuba tengok kaedah. Rasa macam ada silap sikit sini. Oh, wa baqiya fathu. Silap. Wa baqiya fathu. Dan kekalah baris atas huruf sebelumnya. Yang ni kekal baris atas ni. Tas'a. Kalau tengok pada kaedah, sini tinggal sini. Wa baqiya fathu. Dan kekalah baris atas huruf yang berada sebelumnya. Ni. Baris atas ni kekal. Kita tengok. Ni baris atas. Yas'auna baris atas. Tetapi yang ni tak kekal baris atas. Dia jadi baris bawah. Yang ni jadi baris depan. Yang ni jadi baris bawah. Ra'i lah. Huruf ya mesti baris bawah. Huruf waw mestilah baris depannya do'una. Okey, selesai. Kaedah yang pertama. Al-mudhari'un naqisu alladhi akhiruhu alif. Okey, tadi kita tengok mudhari' yang akhir dia ketiga-tiga. Alif, ya dengan waw. Okey, yang ni kita tengok untuk mudhari' an-naqis akhirnya adalah huruf alif sahaja. Untuk contoh yang dua ni. Idza usnida ila alif uthnaini aw nunun niswah. Jikalau disandarkan kepada alif dua orang dan juga nun niswah. Tadi kita bincang disandarkan pada ya mukhatabah dan juga wawul jamaah. Sekarang ni kita nak bincang disambung dengan alif usnain dengan nun niswah. Kulibat alifuhu ya'an. Kita kena ubah alif ni menjadi huruf ya. Okey, ni alif ni tas'a bila tambah alif nun, alif ni jadi huruf ya. Yas'ayani, tas'ayani. Okey. Sama juga dengan yang ni lah. Yang ni untuk apa ni? Untuk siapa ni? Untuk nunun niswah. Okey, ni nunun niswah. Okey. Sepatutnya macam contoh lah. Contoh yang paling mudah tadi kita guna yazhabu. Yazhabu kita nak tambah nun niswah. Yazhabna. Jadi kalau kita tengok yang asal ni yas'ana je lah. Yas'ana. Tambah nun. Tak baca macam tu. Huruf alif di sini ni kita kena ubah jadi huruf nunun niswah. Cuma Ustaz tak terang pun berkaitan dengan fi'il. Fi'il amar sebenarnya sama sahaja. Fi'il amar kita ambil daripada fi'il mudhari', cuma buang huruf mudhara'ah, letak hamzah wasal. Okey, settle. Jadi kita tengok sekali lagi apabila disandarkan pada alif husnai, alif yang memberi maksud dua orang ni, alif nun. Okey. Ataupun disandarkan pada nun niswah ni, al-fatayatu, perempuan-perempuan itu. Ni nun ni kita panggil nun niswah. Apa yang kita kena buat? Okey, kita kena alif ni kita kena ubah jadi huruf ya. Ni jadi huruf ya, ni jadi huruf ya. Okey. Okey, ada sikit kelas. Okey, yang tadi kita bincang untuk huruf alif saja. Ni kita nak bincang huruf ya dengan waw pula. Al-mudhari'un naqisu, fi'il mudhari' naqis yang mana akhirnya adalah ya ataupun waw. Idza usnida ila alif husnain aw nun niswah, sama saja kita nak sandar kepada alif dua orang dengan nun niswah, lam yakduth fihi taghyun, tidak berlaku apa-apa perubahan. Apa maksud tidak berlaku apa-apa perubahan? Kalau ejaan dia asal dia ta badaya ni, ba huruf da huruf ya, huruf da huruf ain huruf waw, maka kekal macam biasa saja. Tak payah nak ubah, tak payah nak buang. Jadi sebagai contoh kita tengoklah ni sama je. Tambah alif nun je, yubdiya ni. Tambah nun niswah saja, yubdina. Sama juga dengan untuk huruf waw, tambah alif nun saja, yad'uwa ni. Tambah nun niswah saja, yad'una. Jadi jelaslah untuk fi'il mudhari' naqis bila kita akhirnya adalah huruf alif, kita kena ubah. Kalau huruf akhir dia adalah huruf ya ataupun waw, kita kekalkan seperti biasa bila disandarkan kepada alif husnain dan juga nun niswah.
Jadi kita tengok ada 4 masalah lah di sini. Yang pertama sekali, satu ni yaul mukhatabah. Yang kedua wawul jamaah. Yang ketiga ada alif husnain dan yang terakhir sekali adalah nunun niswah. Sebab itulah yang ni memang kita kena perhati betul-betul lah. Siapa yang tak berapa mahir berkaitan dengan tasrif fi'il, memang akan jadi satu kerumitan lah sikit. Okey, ada last sekali. Tajuk yang paling akhir sekali. Habis dah rupanya. Ingatkan ada 5 rupanya. Ada 4 saja. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okey, itu saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.